Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua penonton channel Studio and Exploration dalam rancangan Eksplorasi Misteri Mistik. Saya Nazri Saleh, hos anda. Hari ini saya bawakan anda kepada Sebelum saya teruskan video ini, bantu saya dengan tidak skip iklan ketika menonton video di channel ini. Subscribe channel ini kepada yang belum subscribe dan share video ini, semoga ramai yang akan dapat manfaat, dan pastikan anda menonton video ini sampai habis supaya anda faham secara menyeluruh berkenaan sejarah yang ingin disampaikan. Sebelum terjadinya rusuhan kaum terbesar di negara kita selepas Perang Dunia Kedua pada 13 Mei 1969, beberapa rusuhan kaum juga pernah berlaku di beberapa buah negeri di Tanah Melayu, termasuklah Negeri Sembilan. Dikatakan rusuhan kaum yang telah berlaku di Padang Lebar Negeri Sembilan adalah antara peristiwa paling buruk yang pernah diceritakan. Rusuhan kaum yang tercetus akibat daripada peristiwa amok di Padang Lebar berdekatan Pekan Batu Kikir Negeri Sembilan terjadi 23 tahun sebelum peristiwa 13 Mei, iaitu pada tarikh 6 November 1946. Peristiwa rusuhan di Padang Lebar Negeri Sembilan ini bukanlah memberi kesinambungan kepada peristiwa 13 Mei yang melanda negara kita, tetapi ia mempunyai kaitan yang cukup rapat dengan perang di Batu Kikir Negeri Sembilan. Kisahnya, waktu itu Tanah Melayu dikuasai oleh komunis dan peraturan-peraturan serta larangan-larangan yang dikenakan oleh ahli bintang 3 secara tidak sengaja telah mengakibatkan tercetusnya Perang Batu Kikir. Dalam peristiwa rusuhan kaum di Padang Lebar, orang kampung telah membunuh hampir semua penduduk yang berketurunan Cina di Pekan Padang Lebar. Peristiwa itu berlaku berpunca daripada akibat rasa tertekan orang Melayu dengan kezaliman pemerintahan bintang 3 yang majoritinya orang Cina. Kebanyakan ahli bintang 3 berpengkalan di dalam hutan, tempat memecah batu berhampiran kampung Serting. Pada waktu itu, Pekan Simpang Pertang, iaitu Pekan Batu Kikir, adalah markas besar buat bintang 3. Mereka menjadikan gua-gua di hutan berhampiran sebagai tempat persembunyian. Selepas tentera Jepun menyerah kalah pada tahun 1945, ahli-ahli pasukan bintang 3 mula keluar dari hutan. Mereka mula bertindak ganas ke atas orang Melayu dan menganggap mereka telah menjarik tali barut Jepun. Kesempatan ini diambil oleh orang-orang Cina di Padang Lebar untuk menganiaya orang Melayu. Ahli-ahli bintang 3 menangkap dan menghukum ramai orang Melayu walaupun atas kesalahan paling kecil seperti mempertikai harga ikan yang mahal yang dijual orang Cina. Kesalahan itu dijadikan isu bagi mereka sehingga si pembeli dikenakan hukuman mati. Selain itu, ada juga didenda dengan jumlah yang tidak munasabah. Antaranya, dikenakan denda dengan membayar 1 pikul daging kambing, wang emas RM10,000, 2 tahil emas dan sebatang pen Parker. Denda yang tidak munasabah ini bertujuan untuk menghukum orang tersebut dengan lebih berat, memandangkan mereka tidak mampu membayar denda yang dikenakan. Sejak bintang 3 berkuasa, boleh dikatakan ramai orang Melayu telah dihukum dan dibunuh. Dalam pada masa yang sama, ahli bintang 3 teruskan keganasan mereka dengan pergi dari satu rumah ke satu rumah orang Melayu hanya kerana untuk mencari kesalahan orang Melayu. Oleh yang demikian, kemarahan orang Melayu memuncak apabila terdapat berita dari Pekan Lebar yang mana ahli bintang 3 telah menangkap 40 orang Melayu dalam masa 2 minggu. Orang Melayu mula bersepakat dan merancang untuk menghapuskan kesemua orang Cina di Pekan Padang Lebar. Maka tercetuslah peristiwa amok Padang Lebar yang amat gerun dan tidak dapat dilupakan sehingga hari ini. Antara orang yang bertanggungjawab mengetuai amokan tersebut adalah Haji Dolah.
Beliau bersama-sama dengan penduduk setempat telah melakukan persediaan yang rapi bagi menghadapi amukan ini, antaranya bertemu dengan Kiai Selamat, iaitu seorang yang alim dan arif dalam ilmu persilatan di Kampung Lonek untuk menuntut ilmu persilatan. Haji Daulah dan orang-orang kampung mula berhimpun di Pekan Padang Lebar untuk memulakan rancangan mereka. Mereka berpecah dan berkumpul berasingan di sepanjang jalan di pekan kecil itu. Dikatakan amukan dimulakan oleh Datuk Nara Sutin bin Daim yang merupakan seorang guru dan diikuti oleh anak-anak muridnya. Maka ramailah orang Cina dibunuh oleh orang Melayu dalam peristiwa berdarah itu. Kebanyakan mereka yang terbunuh telah dipenggal kepalanya oleh orang Melayu yang melakukan amukan tersebut. Akibat dendam kesumat terhadap mereka, dikatakan tidak ada satu orang Cina pun yang hidup, melainkan seorang sahaja yang bernama Si Kun. Si Kun dikatakan telah berjaya melarikan diri walaupun mengalami kecederaan di bahagian perut dan terselamat selepas mendapat rawatan di Pekan Kuala Pilah. Dia adalah merupakan saksi utama dalam peristiwa amukan tersebut. Mangsa-mangsa yang dibunuh kebanyakannya dibunuh oleh mereka yang berdendam atas kematian ahli keluarga mereka. Kejadian tersebut akhirnya telah sampai ke pengetahuan pihak atasan Bintang 3. Satu pasukan Bintang 3 telah dihantar ke Pekan Padang Lebar dengan bertujuan untuk melawan dan menuntut bela. Semasa dalam perjalanan, mereka telah dihalang oleh satu pasukan tentera Gurkha yang telah diarahkan supaya melindungi orang-orang Melayu di sekitar Pekan Padang Lebar. Oleh sebab hampa dihalang memasuki kawasan Pekan Padang Lebar, mereka sempat membunuh seorang Melayu yang kebetulan berada di situ. Ekoran daripada peristiwa amukan itu, pihak berkuasa telah menahan 11 orang Melayu penduduk tempatan dan dijatuhkan hukuman gantung. Walau bagaimanapun, atas sebab-sebab tertentu, hukuman gantung telah digantikan dengan hukuman penjara. Pihak berkuasa pada ketika itu telah mengeluarkan perintah melarang orang ramai membawa senjata tajam apabila keluar ke pekan. Pihak Bintang 3 turut membantu memastikan semua penduduk mematuhi perintah tersebut. Larangan tersebut telah membawa padah pada pihak berkuasa kerana ia menjadi alasan berlakunya pertumpahan darah bagi kali kedua. Kali ini pertumpahan darah berlaku di Pekan Batu Kikir. Peristiwa ini terjadi tidak sampai seminggu daripada peristiwa di Pekan Padang Lebar. Walau bagaimanapun, peristiwa hitam ini perlu diteliti kerana ianya memberi pengajaran tentang kehidupan yang harmoni datang dari kepercayaan dari satu kaum kepada satu kaum yang lain untuk tinggal bersama di dalam satu tempat. Jadi itu saja video untuk kali ini, diharap dapat memberikan sedikit pendedahan kepada generasi kini dan akan datang. Jangan lupa sertai ahli member channel Eksplorasi Misteri Mistik ini dengan klik pada butang join di bawah video ini atau klik link pada ruangan description. Terdapat 4 pilihan peringkat package yang disediakan. Untuk penerangan lanjut, sila klik join sekarang dan anda akan dibawa kepada video penerangan berkenaan package-package tersebut. Jadi sampai di sini saja video untuk kali ini dan jumpa kita di episod akan datang yang lebih menarik insya-Allah. Assalamualaikum.